إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Yang bermaksud bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia seluruhnya. Dalamnya terkandung peringatan dan penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kitab yang boleh membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Al-Baqarah 185. Yang berbahagia dan hormati Al-Fadhil Datuk Pengerusi Masjid Bangsa Kuala Lumpur dan seluruh saf jawatan kuasa pengurusan masjid, Al-Fadhil yang berbahagia imam kita pada pagi ini yang telah mengimamkan solat kejap tadi dengan bacaan cukup sempurna, lengkap. Alhamdulillah. Yang berbahagia dan hormati seluruh kehadiran para jamaah subuh di pagi yang penuh barakah, di pagi 22 Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Thumma alhamdulillah. Ucapan puji dan puja kita angkat, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang bukan kecil makna kepada kita, bertemu dengan bulan Ramadan, berjumpa dengan 10 malam terakhir, satu nikmat yang bukan kepala, rezeki yang bukan kecil maknanya dalam usaha kita untuk meraih pahala dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan semua urusan amal kita, dikabulkan doa munajat kita, diterima amalan-amalan kita, diberikan rahmat dan keredaannya, diampunkan dosa-dosa kesalahan kita selama ini, dihampirkan kita dengan pintu syurganya. Apalagi bila imam kita baca kejap tadi dalam solatnya surah Az-Zumar, penghujung Az-Zumar, menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga kepada hamba-Nya. Saya bila baca imam baca tadi terkesan, kerana bacaan imam begitu cantik satu hal,
sempurna makhraj tanumnya. Kebetulan ayat tentang syurga, dan Ramadan adalah bulan kita nak mencapai syurga. Di penghujung bacaan imam tadi, beliau telah bacakan ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil-manggil kita. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin wa tara al-malaikata hafina min hawli al-'arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudhiya bain, sampai akhirlah penutup ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ahli syurga, dan kita yang sedang di bulan Ramadan, tuan-tuan, kita dambakan syurga. Gambarannya jelas Allah sebut dalam ayat tadi. Allah panggil kita, salamun alaikum, salamun alaikum, sejahteralah kamu semua, kata Allah. Tibtum, berbahagia, berseronoklah kamu. Fadkhuluha khalidin, dan masuklah dalam syurga buat selama-lamanya. Nikmatilah apa yang aku dah sedia kepada kamu. Dan malaikat-malaikat aku keliling syurga. Wa taral malaikata hafina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat akan raikan kita, dijaganya kita dengan dikeliling kelalang syurga, tak ada gangguan apa-apa. Itulah, tuan-tuan, gambaran ayat dibaca imam tadi di penghujung rakaat kedua tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan amal Ramadan kami, ya Allah. Mudah-mudahan di antara nikmat Ramadan, Nabi bersabda, lillahi utaqa'u minan nar. Hujung Ramadan, kata Nabi, akan datang sekelompok manusia, neraka tak sentuhnya. Akan tiba hujung Ramadan nanti, golongan manusia yang, kata Nabi, neraka tak sentuh batang tubuhnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Ini jaminan Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di pagi Ramadan yang berkat 22 Ramadan ini, hari Ahad ini, saya ingin mengajak tuan-tuan untuk menelusuri dan menghayati kebetulan dalam semangat malam Al-Qadar di hujung-hujung Ramadan ini, untuk kita melihat secara taklah khusus tapi sepintas lalu tafsirannya dari surah Al-Qadar, iaitu surah yang mengandungi sebanyak 5 ayat sahaja, berada dalam juzuk yang ke-30 Al-Quranul Karim, iaitu ayat 1 hingga 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Al-Qadr, surah yang berada juz ke-30 dalam kitab suci Al-Quranul Karim. 5 ayat. Sekira surah ini, tuan-tuan, kita hafal dan kita maklumi tentang latar belakang, walaupun tak ketahui secara khususnya, kan dalamnya terkandung kalimah yang kita sentiasa sebut di hujung Ramadan, itulah Lailatul Qadr, malam Al-Qadar. Pada pagi saya akan cuba ambil secara keseluruhan ayat dan berikan sedikit tafsiran, dan mudah-mudahan ada manfaat di sebalik kita pada 10 malam akhir, dan malam ini malam ke-23, seterusnya sampailah kepada hujung Ramadan. Mudah-mudahan salah satu malam 10 ini kita berada dalam malam Al-Qadar dengan izin Allah Azza wa Jalla.
Surah ini surah Makkiyah yang ada sebanyak 5 ayat sahaja, tetapi ringkas dan padat. Ayat ini merupakan ayat menggambarkan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kemurahannya. Allah kemuliaan dan kemurahannya kepada kita. Seluruh ayat ini menggambarkan tentang sifat murahnya Allah kepada kita dan sayang kasih kepada hamba-Nya, dengan gambaran yang cukup menarik, padat dan jitu. Sebab itulah ayat ini, tuan-tuan, ayat-ayat surah Al-Qadar ini ada makna yang tersirat, apa yang tersurat. Tafsir ataupun maksud ayat ini sejak awalnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadri, apakah dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahrin, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita pecah pada angka lebih kecil, 83 tahun 3 bulan, sama 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, pada malam itu turun para malaikat dan roh, yang Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahtera pada malam itu sampai fajar, sampai ke subuhnya. Sadaqallahul azim. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala memulakan suatu peringatan besar kepada kita. Apa dia peringatan besar kepada kita, tuan-tuan? Iaitulah tentang kitab Al-Quranul Karim. Lalu Allah sebut secara detail, secara jelas dalam ayat ini dengan kata, dengan firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar, Quran turun pada malam Al-Qadar, dan Al-Qadar berlaku pada bulan Ramadan. Dan Allah sebut dalam muqaddimah saya bacakan tadi, Al-Baqarah 185, syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, Ramadan turun padanya Al-Quranul Karim. Dalam hal ini para ulama kita menegaskan, termasuklah pandangan yang dibawakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan juga Al-Imam Suyuti dan beberapa ulama yang lain, menyatakan sekurang-kurangnya mengambil ayat itu sebagai pedoman kepada kita, termasuk ayat Al-Qadar, Al-Baqarah 155 tadi, menunjuk kepada kita betapa perlunya dalam Ramadan ini tanpa cuai kita ikat dengan Al-Quranul Karim. Perlunya tanpa cuai dalam Ramadan kita ikat hubungan dengan Al-Quranul Karim. Mana apa? Makna Ramadan ini jangan tinggalkan Al-Quran, jangan abaikan Al-Quran. Bacaan khasnya termasuklah kefahaman dan seumpamanya. Jadi kata Al-Imam As-Suyuti, termasuk Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, janganlah kita abaikan Al-Quran, kerana Ramadan tanpa Al-Quran, Ramadan yang merugikan. Al-Quran tak dibaca dalam Ramadan ini mengecewakan. Itu peringatan buat kita lah. Kalau kita Ramadan tak baca Quran, Ramadan kita berpuasa, Quran tak baca, merugikan kita. Dan kita masuk Ramadan, Quran kita pinggirkan, mengecewakan. Bukan Allah, kita mengecewakan sendiri. Jadi situ kata para ulama, al-alaqah al-qawiyah baina Ramadan wal Quran, hubungan kukuh antara Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Jadi ini saya kira sebagai suatu peringatan buat kita lah. Dan masuk hari 22 Ramadan pada hari ini, kita boleh semak baliklah, adakah dalam tempoh 20 hari Ramadan berlalu ada waktu kita tak baca Quran? Mudah-mudahan tak berlalu sehari dalam hidup Ramadan melainkan Quran dibaca, tak banyak pun, sikit. Tak boleh baca belah pagi, belah petang Ramadan, tak boleh tengah hari, belah malam Ramadan. Jangan abaikanlah.
Kita semaklah tuan-tuan, kalau ada di kecuaian sehari tinggal Ramadan, tinggal Ramadan ini suatu perkara yang tidak boleh dianggap mudah, tidak berdosa, tetapi kita telah mengecewa diri kita sendiri. Sedangkan Al-Quran Allah jadikan turunkan dalam Ramadan, dan Ramadan Quran itu begitu dekat, begitu hampir, begitu rapat dan dekat. Ini pandangan menarik daripada Al-Imam Ibn Qayyim dan Al-Imam As-Suyuti rahmatullah. Ini sebagai asas yang pertama. Dan yang kedua, dikata para ulama kita juga rahmatullahi alaihim ajma'in, bila sebut Ramadan, bila sebut Al-Quran, menunjukkan dua perkara yang menjantung hati kita. Jantung hati ini pandangan yang dibawakan oleh seorang ulama tasawuf bernama Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani menyatakan bahawa bila sebut dua kalimah ini, Ramadan dengan Al-Quran, dua kalimah yang begitu besar dalam jantung hati kita. Pertama, Ramadan dalam hati jantung kita adalah bulan penuh keberkatan, keampunan menanti, rahmat menunggu, keredaan menanti. Itu Ramadan, kita sebut bulan Ramadan. Yang kedua, melekat di jantung hati kita, kata Sulaiman Ad-Darani, Quran adalah penyelamat kita. Jantung hati kita, penyelamat kita, pembimbing kita, peneman setia kita di padang mahsyar nanti, di alam barzakh, pemimpin di padang mahsyar, penyelamat di hari akhirat, Al-Quranul Karim. Jantung hati kita Al-Quran. Jadi ini falsafah yang dibawakan Abu Sulaiman Ad-Darani tentang Al-Quran dan Ramadan. Jadi mudah-mudahan apa yang sebutkan sekarang ni menjadi peringatan buat diri saya, buat tuan-tuan. Mudah-mudahan yang berbaki 7 hari lagi dengan izin Allah, Ramadan ini dengan izin Allah, ambillah kesempatan untuk membaca Al-Quran tanpa cuai, walaupun sedikit tapi berkesinambungan. Mudah-mudahan itu satu antara amalan yang jangan kita tinggalkan. Kerana para alim ulama kita rahmatullah, disebutkan oleh Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in seorang ulama tabi'in, ada merakamkan bahawa dalam Ramadan ini ramai di kalangan para ulama salafun salah, mereka seolah tak bercakap, melainkan cakap mereka Al-Quran, seolah macam tu. Di kalangan para ulama salafun salah, kata Yahya bin Ma'in, seorang ulama tasawuf, seorang ulama di kalangan para ulama salafun salah, menyatakan bahawa di dalam Ramadan seorang ulama tak bercakap. Kenapa? Sibuk dengan tilawah Al-Quran, siang, malam, pagi, petang, sehingga mereka khatam Al-Quran puluhan kali dalam sebulan. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan mereka faham tentang qimatul Quran, harga Quran dalam bulan Ramadan yang penuh berkat ini. Dan saya berpandangan dengan pandangan lebih kurang sama, nyata pada diri saya tuan-tuan, sekurang-kurangnya bila kita dah melatih dengan Quran dalam bulan Ramadan, kerajinan, kesungguhan, pagi, malam, siang Ramadan kita baca Quran, akan menjadi suatu kekuatan untuk bulan-bulan akan datang. Seolah kita latih Ramadan Quran malam, siang, pagi, petang, menjadi kekuatan untuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bahkan sampai bila-bila. Sebab latihan Ramadan itu akan berkesan. Kita tak akan tinggal Quran pada bulan-bulan akan datang. Kesan Ramadan itu ada di sebalik apa yang kita lakukan. Ini kita harap begitu. Ada rohnya di situ. Mudah-mudahan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri." Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Saya nak bicara tentang sejarah turun Al-Quranul Karim. Yang penting Quran turun pada bulan Ramadan. Soal turun malam 17 atau malam 24 dan seterusnya, itu bukan isu kita lah. Yang penting Quran turun pada malam Ramadan. Cuma pandangan ulama ramai menyatakan bahawa Quran turun atas Nabi pada malam 17 Ramadan. Kemudian turun dalam tempoh 23 tahun, sikit sampailah sempurna Al-Quran 3 juzuk. Itu pandangan besar kerana ulama menyatakan Quran turun kepada Nabi sikit-sikit bermula pada malam 17 Ramadan.
Adapun Quran tu peluh mahfuz daripada Allah, Lauh Mahfuz, itu pada malam 24 Ramadan. Dan tahun berapa tak disebut. Setahun belum Nabi terima wahyu ke, tak disebut. Yang penting cerita ini kita tak perlu nak berbincang, berbalah, bertekak. Yang penting jelas Quran turun dalam bulan Ramadan. Itu yang paling penting. Sebab nas Al-Quran surah Al-Baqarah jelas kepada kita, syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Turun Al-Quran pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik. Kemudiannya Allah sebut dalam ayat seterusnya, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Turun Al-Quran pada malam Al-Qadar. Apa kamu tahu tentang malam Al-Qadar? Lalu Allah sebut jawapannya kepada kita, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadat. Disebutkan dari pandangan Ibn Hatim Al-Wahidi, disebutkan juga oleh Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir mereka, oleh Imam Mujahid dalam kitabnya menyatakan bahawa ayat ini berkaitan dengan satu peristiwa. Nabi menceritakan bagaimana ada seorang di kalangan Bani Israel. Dia ini cukup hebat. Apa kehebatannya? Dia seorang insan yang cukup hebat dengan ibadat. Malam hari beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan ibadat yang kuat, dalam keadaan dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla, siang hari berjuang berjihad menentang musuh. Dalam bahasa mudahnya, dia berjuang malam dengan ibadat, siang dengan jihad. Dan dia berjuang berapa lama? 1000 tahun. Ini kita kena faham sejarah umat yang dulu. Karena kita kena faham sejarah umat dulu, hidup mereka bukan ratus tahun, 1000 tahun. Macam umat Nabi Nuh hampir 1000 tahun, atau Nabi sendiri hampir 1000 tahun. Jadi kita tak payah nak fikir panjang. Itu rezeki mereka. Hidup bukan 60 tahun, bahkan 1000 tahun. Itulah rezeki mereka. Jadi kata Nabi SAW, ada di kalangan Bani Israel, khas orang lelaki, mereka dia telah berjuang, berjihad, dengan malam beribadat, dengan siang berjihad, angkat senjata melawan musuh, buat ibadat, tempohnya 1000 tahun. Allah puji kehebatannya. Dan bila sahabat dengar macam tu, sahabat kata, hebatnya Rasulullah dia. 1000 tahun berjuang, beribadat, ni bukan benda yang sikit Rasulullah. Sahabat terasa keheranan dan kagum. Dia sahabat semacam rasa seronok nak mendengar berita macam ni. Soalan mereka nak buat macam tu juga. Sedangkan umat Muhammad taklah sampai hidup 1000 tahun. Umur Muhammad ni 60-70. A'maru ummati baina 60 wa 70. Antara hadis disebut kepada kita, umur Muhammad ini antara 70 ya. Nak cari 100 tu pun payah. Dalam 10,000 orang ada seorang dua agak 100 tahun. Tuan-tuan sekalian, dari sahabat rasa hebat orang ni. Tak boleh kami pun nak macam tu Rasulullah, sampai 1000 tahun. Rezeki itu Rasulullah. Lalu ketika itu sahabat bersemangat untuk dapatkan apa yang didapati laki-laki tadi. Allah jawab kepada Nabi SAW dengan turun ayat, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Wahai Muhammad, malam Al-Qadar aku berikan ini, siapa beribadat padanya, dia seolah beribadat 1000 tahun. Seolah 1000 tahun dia beribadat. Jadi ayat ini jawapan kepada perasaan sahabat yang begitu nak kepada kebaikan ini. Kekuatan sahabat nak cari pahala macam itu, Allah jawab. Kata Allah Azza wa Jalla, turun ayat, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Untuk umat Muhammad ini ada keistimewaan. Hanya sekadar beribadat pada malam Al-Qadar yang tempohnya beberapa jam sahaja, sama dengan 1000 tahun macamlah kita beribadat. Ini suatu rezeki. Tanda apa tuan-tuan? Tanda sayang Allah kepada kita. Tanda cinta Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu kita sampai 1000 tahun berjuang, beribadat, baca Quran, tasbih, tak tidur malam seolah-olahnya, siang pula berjihad ke agama. Sekadar kita hidupkan malam ibadat, malam Ramadan dengan ibadat, khasnya malam Al-Qadar dengan tasbih, tahmid, zikir, munajat, doa, qiyam tahajud,
dengan tilawatul Quran air mata tumpah di sejadah, hanya berapa jam saja daripada maghrib hingga ke subuh. Kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, mereka dapat ibadat seolah-olahnya 1000 tahun, 83 tahun 3 bulan. Tuan-tuan, rekaman ini bagi saya, menurut pandangan yang dibawakan para alim ulama, menunjukkan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda sayang Allah kepada kita. Demi untuk kebaikan kita bersama, demi untuk diangkat darajah keimanan hamba bernama umat Muhammad ini. Batulah pernah satu ketika Abu Bakar tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa keistimewaan kami Rasulullah di kalangan umat yang ramai?" Abu Bakar tanya Nabi satu soalan yang cukup berat sebenarnya. Apa keistimewaan kita ya Rasulullah sebagai umat engkau Rasulullah, sebagai umat Muhammad ini, umat engkau Rasulullah? Abu Bakar tanya Nabi macam tu. Lalu Nabi tengok wajah Abu Bakar. Lalu Nabi tanya Abu Bakar balik, "Ya Abu Bakrin, atas'aluni an syai'in la a'lamuhu?" Kau tanya aku benda aku tak tahu ya Abu Bakrin? Ya Rasulullah. Sebab Abu Bakar dia nak buat satu benda ibadat yang berat, yang besar, pahalanya, nak keistimewaan. Sampai Nabi kata, "Ya Abu Bakrin, sabarlah, sebab Allah tak pernah mengecewakan aku dan umatku." Betul, jawapan Nabi itu tepat. Allah tak pernah kecewakan umat Muhammad, dan kata Nabi, aku dan umatku. Betul tuan-tuan. Apa yang kita pernah kecewa tentang amalan kita tuan-tuan? Ni Ramadan sekarang ni, kita berada sekarang ni, tuan-tuan baca Quran kejap lagi lepas subuh. Contohnya lah, amalan baca Quran sunat, pahalanya Allah kira macam tuan-tuan sembahyang zuhur pahalanya. Kita berzikir tasbih Ramadan awal pagi macam sekarang, duk berzikir subhanallah, alhamdulillah, tasbih tamik sampai 1-2 minit, 10 minit, sejam. Pahala tu berzikir, pahalanya dikira macam buat benda wajib, tak ada pahala sunat. Apa nikmat yang kita nak kufur pada Allah Azza wa Jalla? Kita angkat wuduk kejap lagi, jam 8.30 pukul 9 pagi, hampas jadah duha 2 rakaat, Allahu Akbar, bagi salam sampai bagi salam. Pahala sebagai duha di awal di dalam Ramadan macam kita sebagai wajib, bukan pahala sunat lagi dah. Apa kita nak kata? Kita sembahyang zuhur Ramadan jam 1.12, jam 1.16 tengah hari, Allahu Akbar, berjemaah zuhur contohnya, pahalanya Allah ganda 70 kali ganda. Seolah-olahnya kita sembahyang zuhur 70 kali, lepas 4 rakaat tambah 4, 70 kali. Padahal kita 4 rakaat, tapi Allah ganda 70 kali ganda. Ini semua tuan-tuan membuktikan Allah sayang sungguh pada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tak mengecewakan. Betul kata Nabi, ya Abu Bakrin, Allah tak kecewakan aku dan umat aku. Betullah kita syukur sangat tuan-tuan. Sebab kita dengan bab rahmat ke pahala ke apa semua itu tuan-tuan menanti kita, menunggu kita sebenarnya. Tinggal lagi kita rebutkan tidak peluang-peluang ke masa yang datang itu. Betullah peluang-peluang ini tuan-tuan jangan kita abaikan. Lakukanlah semua itu dengan penuh keinsafan yang pasti tidak akan pernah mengecewakan kita, kecuali kita mengecewakan Allah Azza wa Jalla. Hal itulah saya rasa merupakan satu peringatan besar daripada Nabi kepada Abu Bakar tadi. Abu Bakar faham cerita Nabi tadi. Abu Bakar pun terdiam, tapi Abu Bakar senyum kemudiannya menyatakan, benar ya Rasulullah apa yang kau sebutkan itu. Ini satu di antara peristiwa yang berlaku antara Abu Bakar dengan Nabi, diriwayatkan para alim ulama dalam kitab-kitab hadis. Walaupun tak hadis Sahih Bukhari Muslim, ada rakaman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadri?" Apakah malam Al-Qadar itu? Lalu Allah jawab, Allah tanya, Allah jawab. Kenapa Allah Taala jawab? Sebab kita tak akan tahu jawapan tentang rahsia Allah Azza wa Jalla. Apa pun soalan rahsia alam, cakrawala, hal apa pun kita akan tahu. Satu banyak benda Allah tanya, Allah jawab. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Contohnya Allah tanya kita tentang faham dah apa dia Al-Qari'ah? Ketukan hari kiamat sampai bumi pecah retak belah.
Allah jawab. Lalu kata Allah dalam Al-Quranul Karim, Al-Qarim maksudnya bumi hancur, debu berterbangan. Allah tanya, Allah jawab. Sebab dalam hal-hal benda gaib tak nampak, kita ada jawapan. Kembalilah kepada jawapannya. Allah beri jawapan, jawapan-jawapan yang mutlak pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Baik, berdasar kepada cerita ini tentang malam Al-Qadar ini, saya nak tengok daripada pandangan yang dikemukakan oleh seorang pengarang kitab yang terkenal, iaitulah dalam kitab Tafsir Al-Munir. Pandangan pengarang kitab Al-Munir iaitulah Dr. Waba Az-Zuhaili. Dalam kitab tafsirnya, ketika mengupas tentang ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, malam Al-Qadar lebih baik dari 1000 bulan, kata Syekh Al-Marhum Al-Syahid Al-Marhum Waba Az-Zuhaili dengan katanya bahawa ia diartikan sebagai suatu peringatan kepada kita bagaimana malam Al-Qadar bukan sebarang malam, bukan sebarang malam, tapi satu malam yang penuh keistimewaan, penuh kerahmatan, penuh kemuliaan, penuh keberkatan, berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan Nabi daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i, iaitu hadis yang berbunyi, qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Maksud hadis ini, kata Nabi daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya telah datang pada bulan Ramadan, datang Ramadan kepada kamu, bulan yang penuh keberkatan. Lalu Allah mewajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, wajib puasa Ramadan, di mana dibuka pintu syurga pada bulan itu, ditutup neraka pada bulan itu, dibelenggu syaitan pada bulan Ramadan. Dan pada Ramadan satu malam, iaitu malam yang disebut sebagai khairun, baik pada sebulan, siapa yang tak beroleh kebaikannya, maksud tak cari kebaikannya, dia telah gagal untuk mendapatkannya. Hadis ini tuan-tuan peringatan kepada kita, benda Ramadan, benda Al-Qadar ni kena cari. Dia tak datang bagi pipih melayang, nganga-nganga telan, bukan begitu. Kita kena cari. Satulah dalam hal ini ulama kita menegaskan bahawa dalam hal malam Al-Qadar ini, kita kena tumpah segala tenaga dan waktu kita. Tumpahkan tenaga, waktu kita yang kita ada. Dalam keletihan, letihlah kita. Dalam penatan, penat pun tak apa. Sebab apa? Sebab nikmat malam Al-Qadar bukan kepalang besar dan hebatnya dan agungnya. Kita tak nampak, tapi Allah dah cerita kepada kita kelebihannya yang tersirat. Hal inilah kata Al-Imam, kata Az-Zuhaili, menyatakan kepada kita bahawa dengan itu sesiapa yang mencari malam Al-Qadar pasti akan dapat. Pasti akan dapat. Tak ada orang tak dapat malam Al-Qadar. Saya tertarik satu pandangan daripada Yusuf Al-Qardawi, satu artikel ringkas tapi padat, cerita malam Al-Qadar. Dia kata ketika orang tanya aku dalam satu ceramah, satu hiwar maftuh, satu ceramah terbuka, macam mana saya dapatkan Al-Qadar, sebab tak ada kepastian malam ganjil atau genap. Kata Qardawi dalam satu hiwar maftuh, makna suatu ceramah umum terbuka, orang tanya aku tentang macam mana dapat Al-Qadar, tak ada kepastian. Nak kata malam ganjil, mungkin malam genap. Nak kata malam genap, mungkin malam ganjil. Kata Al-Qardawi, saudaraku yang dirahmati Allah, dia jawab macam tu. Ini sepang sahabat ambil daripada bacaan saya, terjemah mudah saja. Kata Al-Qardawi, saudaraku dirahmati Allah, sebenarnya Allah tidak akan pernah jadikan hambanya terlepas malam Al-Qadar. Allah tak jadikan kita lepas malam Al-Qadar. Semuanya
datang daripada usaha kamu sendiri. Saudaraku, syarat yang mudah, kata beliau, ini pandangan Al-Quran menarik. Syarat yang mudah ialah jagalah Ramadan sebulan penuh tanpa cuai. Jaga Ramadan sebulan tanpa cuai, sebulan penuh, pada malam pertama hingga akhir. Jaga betul-betul. Ibadat diperkemaskan, zikir tasbih diperbanyakkan, taubat istighfar dikumandangkan, derma sedekah dilakukan, masa beribadat dipanjangkan, qiyam tahajud dilakukan tanpa cuai, malam pertama hingga malam terakhir. Lebih lagi malam 10 terakhir tanpa cuai, mana malam-malam buat ibadat secara konsisten. Kamu akan dapat malam Al-Qadar, tak mungkin terlepas. Jawapan yang saya rasa cukup padat dan betul. Kita hadir pada malam ini, pada pagi ini. Malam bukan pagi kita ni, pagi ya? Saya pula duduk semalam lagi. Ini Al-Qadar kok kita ni. Pagi ni tuan-tuan, kita hadir pada pagi ni. Saya, bahkan Datuk Nazir kita, Datuk Pengurusi kita, semua kita hadir pada pagi ni. Tak ada siapa boleh kata, saya mungkin tak dapat kot malam Al-Qadar. Kenapa tak dapat? Kalau saya dan tuan-tuan secara khasnya dalam ibadat Ramadan ni, pada malam pertama sampai semalam kita konsisten dengan ibadat tarawih, jaga doa berpanjangan, qiyam pukul 4 dah bangun, tahajudnya dengan baca Quran. Kenapa tak dapat? Waktu saya mengambil Al-Qadar punya pandangan, menyatakan tak ada seorang pun tak malam Al-Qadar. Bila kita jaga setiap malam sampai malam akhir Ramadan, pasti akan dapat. Ini semua rezeki pada Allah Azza wa Jalla. Satulah kesungguhan itu paling utama. Batulah dalam hal ini, kata Al-Qardawi, janganlah kamu memilih-milih malam tertentu, kerana malam Al-Qadar dikatakan malam ganjil. Malam ganjil buat ibadat, malam genap tak buat. Jangan begitu. Jangan kerana malam ganjil ada Al-Qadar, dikata ada Al-Qadar, malam genap kamu tak buat ibadat. Jangan begitu. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, dalam hal ini menarik perhatian kita bila sebut malam Al-Qadar tanpa cuai. Kita jaga ibadat, kesungguhan dalam ibadat, daripada sunat ke wajib kita buat. InsyaAllah Al-Qadar kita dapat pada malamnya, berlakunya Al-Qadar dengan izin Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi kata pengarang kitab Az-Zuhaili, dia kata apa? Ayat ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan buat kita kelebihan yang tersirat, apa yang tersurat. Kelebihannya menanti kita untuk diberikan segala pintu kerahmatan, keampunan, termasuklah yang utama daripada malam Al-Qadar tuan-tuan ialah keampunan Allah Azza wa Jalla. Mengambil sedikit apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syanqiti, ulama tafsir juga, yang menyatakan bahawa sebesar-besar nikmat malam Al-Qadar, di samping malam yang lain, cuma lebih malam Al-Qadar ialah kerana Allah berjanji, Nabi berjanji ampun dosa. Ini daripada Nabi SAW, daripada Imam Al-Bukhari, bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang beribadah pada malam Al-Qadar daripada maghrib hingga ke subuh, daripada maghrib hingga subuh, dengan maksud dia jaga ibadat walaupun dia berehat, tapi ketika itu dia ambil kesempatan yang ada, dia berehat kerana keletihan, tetapi dia tak lalai untuk teruskan ibadatnya pada malam itu. Kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min, akan diampunkan dosa-dosanya. Jadi kata Asy-Syanqiti, rahsia besar malam Al-Qadar ialah dosa terampun. Soal rahmat yang lain datang, itu yang kedua. Kerana apa tuan-tuan? Ini pandangan cukup menarik. Kerana kita dalam hidup ini, bila dosa masih berada dalam hati jantung, akan rosak segala-galanya. Dosa bila masuk dalam hati jantung, melekat, dia akan rosak banyak benda. Rosak akhlak, rosak agama, rosak iman, rosak kehidupan. Sebab dosa ini virus yang paling berbahaya. Dia akan membesar, sikit-sikit, lama-lama jadi besar. Mula dosa kecil, akhir dosa besar tak ada apa. Ini adalah dosa.
dia akan merosakkan semua kehidupan kita, baik akhlak, perangai, sikap hati jadi mati. Tetapi bila dosa terampun, diangkat dosa oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan buka segala pintu kerahmatan. Bila dosa ni Allah angkat pada kita, Allah ampunkan tuan-tuan, hati yang gelap jadi bercahaya, jiwa yang sakit tenang, jiwa dah mati hidup kembali. Kita akan dapat banyak nikmat. Sebab itulah keampunan dosa, tuan-tuan, jangan pandang kecil. Ia segala-gala dalam hidup kita. Terampun dosa bermakna pintu rahmat menanti kita. Tapi dosa yang berkekalan menunjuk kita semakin jahat, semakin buruk, dan hati makin sakit, makin mati. Ini di antara peringatan besar. Betul, kita syukur sangat-sangat bila datang Ramadan, Allah sudah ampunkan dosa kita, khasnya pada malam Al-Qadar. Yang lain, rahmat apa saja, itu Allah punya rahsia, kita tak tahu. Tapi Allah akan beri hati yang tenang dan seumpamanya, berkat, rezeki dan macam-macam ada di sana, kelebihan nanti. Baik, kemudiannya Allah sebut dalam ayat seterusnya dengan katanya, dengan firman-Nya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Ayat keempat, Allah sebut bagaimana kata Allah Azza wa Jalla, akan turunlah pada malam itu para malaikat roh. Roh itu Jibril alaihi salatu wassalam, satu kemuliaan bagi Jibril, dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Umumnya hadis ayat ini, tuan-tuan, menunjuk kepada kita bahawa para malaikat Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka seronok dengan hamba Allah yang beramal ibadat, malaikat akan bersama dengan kita. Satulah kita bila jaga ibadat, buat ibadat dengan konsisten, penuh keikhlasan, kesungguhan, bersama kita malaikat, tuan-tuan. Malaikat bersama kita, meraihkan amalan kita. Itu tandanya betapa malaikat seronok dengan hamba yang beriman. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan, tiap kali kita solat, ini bukan isi Ramadan saja, bulan-bulan yang lain kita solat, tiap amal solat kita, malaikat menghadap Allah, wahai Tuhan, aku tinggal hamba-Mu sedang bersolat. Ini bukan cerita Ramadan saja, tuan-tuan. Solat pada malam-malam hari tertentu, tidak Ramadan saja. Riwayat sebut ketika kita bersolat, malaikat akan bawa kita punya amal solat menghadap Allah. Tuhan, aku tinggal mereka hamba-Mu sedang solat, rahmatilah dia. Aku datang balik sedang solat, dia bukan solat sunat saja, dia solat sunat wajib, sunat dia buat sama. Malaikat angkat amal kita, tuan-tuan. Suatu riwayat sebut malaikat seronok dengan hamba yang beriman. Bukan takat solat, tiap saat kita hadir perang ilmu, kita berjemaah macam sekarang ni. Nabi sebut tentang malaikat, kata Nabi SAW, innal malaikata la tad'a ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yasna'. Tiap kali kita duduk majlis ilmu, kita belajar, kita mengaji, membesarkan Allah, mengaji hukum hakam agama macam ni, dekat datang hampar kasai atas kita. Subhanallahil azim, tuan-tuan. Betullah semua amal kita yang baik didokong oleh malaikat, disokong malaikat, diangkat oleh malaikat amal kita ini. Tadi imam kita baca ayat tadi pun sama. Wa taral malaikata hafina min haulil arsh yusabbihuna bihamdihim yusabbihuna bihamdi rabbihim. Tadi imam baca tadi, Allah apa sebut Al-Quran tu, kena baca, kena ingat tu ayat tu. Lalu malaikat-malaikat akan duduk bersama, hafin, mengeliling kita dalam syurga. Bukan takat dunia, dalam syurga mereka akan berkumpul dengan kita, jaga ahli syurga. Padahal ahli syurga tak jaga dah, tak apa dah, selamat sejahtera, bukan ada gangguan apa dah kita. Syaitan tak boleh masuk, tak ganggu. Tetapi malaikat sampai dalam syurga, hafina, maksudnya duduk bersama, keliling kelalang kita. Subhanallahal-azim. Ini kata Allah Azza wa Jalla, pada malam Al-Qadar malaikat turun, apalagi pada malam Al-Qadar bersama kita. Lihat siapa yang bangun beribadat, siapa sedang bertasbih, siapa sedang bermunajat, siapa sedang qiyam tahajud, siapa sedang berdoa,
Allah kirim malaikatnya termasuklah Jibril untuk datang bersama. Rupa Jibril ni, kalau ikut hadis ini, cerita ini, tak tamat lagi tugasannya. Tugasan dia berikan wahyu Nabi ni dah selesai, tapi kerana Ramadan dan malam Al-Qadar ditugaskan untuk bekerja oleh Allah. Wallahu alam, itu yang disebutkan dalam cerita daripada Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian ayat yang penghujungnya, lalu kata Allah Azza wa Jalla, salamun hiya hatta matla'il fajri. Dengan maksudnya, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Malam apa tu? Malam Al-Qadar. Daripada maghrib hingga subuhnya, malam Al-Qadar, malam penuh kemuliaan, keberkatan, ketenangan, kerahmatan, keselamatan dan keistimewaan. Sampai Al-Fajar, terbit fajar, tuan-tuan. Apapun cerita kita tentang ayat ini, gambaran mudahnya ialah menunjuk kepada kita betapa sempurna dengan bulan Ramadan yang berkat ini. Jelas membukti kepada kita ada jaminan pada Allah Azza wa Jalla melalui malam Al-Qadarnya, rahmat Allah kepada kita. Maka marilah sama-sama kita angkat amal kita sebaik-baiknya. Malam ini, nanti malam 23, yang dah berlalu malam, dah berlalu malam semalam, malam 21 dah berlalu, 22 dah berlalu, 22 malam berlalu, biarlah yang berlalu. Mudah-mudahan yang berbaki 23, 24, 25, 26 sampai 29, 30 kalau izin Allah, jagalah sebaik-baiknya. Cuma di penghujungnya saya nak sebut satu dua perkara lah. Cerita tafsir dah selesai. Penghujung dalam 3 minit terakhir ini, yang pertama ialah apa kita faham tentang malam Al-Qadar secara maksud yang tersirat. Malam Al-Qadar disebut sebagai malam yang berharga, malam yang istimewa, malam yang berkualiti, malam yang sempit. Sempit bukan maksud sempit luas masjid besar, sempit tidak. Tempohnya sempit. Di antara maghrib, isyak sampai ke subuh bukan luas mana pun. Kalau kita tengok dalam jam maksud waktu itu, daripada maghrib sampai ke subuh berapa jam saja. Tolak waktu letih, penat, tidur, tak panjang masa sebenarnya. Betul, orang guna masa sempit dengan kebaikan, dia beruntung. Walaupun dia penat, tapi dia bertahan, pertahankan diri. Penat tu, Quran dibaca. Penat tidur sejam, bangkit awal sebab nak bertahajud jam 3 lagi contohnya, kerana malam Al-Qadar. Cari malam Al-Qadar. Itu malam Al-Qadar disebutkan sebagai malam yang utama sepanjang malam dalam kehidupan kita. Datanglah malam apa sekalipun, tak semalam Al-Qadar. Itu disebut sebagai Lailatul Qadr, dzu qimatin dzu qadrin. Baik, yang keduanya ialah berdasar di Nabi SAW juga. Hal inilah menjadi kata-kata Qardawi tadi. Janganlah kita mengambil sikap membeza-bezakan malam ganjil, malam genap. Orang nak redha Allah, nak capai Al-Qadar, dia jangan beza-beza. Malam ganjil ibadat, genap duduk rumah sudah. Malam besok ke masjid apa? Malam Qadar, jangan. Sebab nas hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari Muslim, Nabi kata apa? Nabi kata, taharrau lailatul qadri fil ashr awakhir min Ramadan. Nas hadis macam tu. Nabi kata apa? Carilah malam Al-Qadar pada 10 akhir Ramadan. Nas Nabi kata apa? Taharrau lailatul qadri fil ashr awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar 10 malam terakhir. Nabi guna kalimah 10 malam akhir. Nabi tak sebut carilah malam ganjil, malam genap. Nabi kata 10 malam, bermakna kita konsisten 10 malam ini. Ganjil genap ke tepi sejam, mudah-mudahan kita capai. Memang ada hadis Nabi sebut Al-Qadar boleh berlaku pada malam ganjil 21, 23. Jangan lupa Nabi bersabda malam genap pun ada berlaku peristiwa Al-Qadar ni. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan apa yang penting kepada kita ialah di penghujung bicara pada malam ini, pada pagi ini tuan-tuan semua, ialah kenapa Allah tidak menceritakan tentang bila Al-Qadar yang sebenarnya. Patut ceritalah, mudah kita pun nak cari, gigi berusaha. Patut Nabi cerita. Wahai umatku, malam Al-Qadar malam 23 contohnya.
Adapun hadis datang pasti Al-Qadar malam 27, malam 21, tapi tak ada hadis macam tu. Rahsianya Allah mengetahui, tetapi mengikut pandangan yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, termasuk pandangan Imam Nawawi, kata mereka Allah tidak tentukan mana-mana malam Al-Qadar, melainkan dibuka 10 malam itu untuk apa? Untuk kita lebih gigih beribadat kepada Allah tanpa cuai. Carilah kita setiap malam, itu tujuannya. Kalau Allah tentukan, Nabi tentukan malam Al-Qadar malam 21, malam 2 tak ada orang datang, imam pun tak mari, imam pun tak ada, bila lagi tak mari. So apa? Dah habis dah Al-Qadar malam 21, malam 23 tak ada orang, yang ada mungkin seorang dua, itu pun nyanyuk, tak tahu bila malam Qadar. Agak-agak lah tuan-tuan, tapi ini rahsia besar. Maka sebab itu kata para ulama, Allah tak bagi tahu Nabi itu sebab nak jika kita berterusan ibadat sampai habis Ramadan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kita kerahmatan, keselamatan, keamanan, keimanan, ketakwaan, kejayaan dunia akhirat. Allahumma amin. Teruskanlah untuk malam-malam berbaki. Yang penting Ramadan adalah satu bulan yang penting buat kita, demi untuk kebaikan buat diri kita dan amal kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita, Allah kabulkan munajat kita, Allah terima ibadat kita buat malam siang Ramadan. Akhirnya tuan-tuan, kita masuk dalam kelompok mereka yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Dunia Allah redha, akhir Allah redha kita dengan syurga menanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ingatlah, berpenat-penat di bumi ini, walaupun apa kepenatan kita sekalipun, ingatlah di alam sana takkan bersenang-senangan. Berehat panjang kita, berehat panjang kita, amin, di alam sana. Dunia penat, Allah bayar cash di padang mahsyar, ketenangan, kesenangan. Sebab itulah orang beriman tidak pernah rasa letih untuk cari pahala redha Allah Azza wa Jalla. Sebab dia hamba syukur pada Allah, dia tahu Allah tidak pernah menyusahkannya, tapi Allah sedang sentiasa merahmatinya dengan segala-galanya. Amin rabbal alamin. Teruskan ibadah kita siang malam Ramadan yang berbaki. Mudah-mudahan Allah sentiasa permudahkan pada kita semua urusan. Allahumma amin. Ya Karim, Ya Mannan, Ya Mujibas Sa'ilin. Itulah sekadar renungan pada ayat 1 hingga 5 surah Al-Qadar. Kalau pun tak menyeluruh, saya ambil sekadarnya. Wallahu alam. Aqul qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Ghafur Rahim. Cuma sikit saya lupa tadi, antara amalan yang penting juga dalam 10 malam akhir, siang ke malam, banyakkan bacaan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tanya Nabi, apa amalan doa ataupun amalan dia dah boleh buat sepanjang 10 malam? Kata Nabi, Aisyah, bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada satu lagi lafaz tambah sikit, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya cukup cantik, menarik dan padat. Allahumma innaka, ya Allah, engkau sesungguhnya afuwun, Tuhan yang maha pengampun, karimun, Tuhan yang maha mulia, tuhibbul afwa, suka beri keampunan, suka berikan keampunan pada hamba-Mu. Lalu kata kita kepada Allah, fa'fu anni, tolonglah ya Allah, merayu kita kepada Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Makna cukup menarik, padat. Amalkan malam siang tanpa cuai sepanjang siang malam. Ini amalan Nabi ajar pada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi tercinta yang gitu dekat dengan Nabi, rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, wali walidina, dosa mak ayah ibu ayah kami, kama rabbawna shighara, bagaimana mereka didik kami daripada kecil hingga dewasanya kami.
Allahumma nawwir qulubana bil iman. Ya Allah, cahayakan hati kami dengan iman. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Kalau Tuhan kami yang mendengar bicara kami, yang mendengar doa-doa kami, yang mendengar permintaan kami, yang mendengar apa yang kami luah kepadamu ya Allah. Allahumma rabbi yassir umurana, ya Allah, permudahkan urusan ilmu dan amal kehidupan kami. Allahumma a'ina ala zikrika, tolonglah kami untuk ingat kepadamu ya Allah sepanjang waktu, wa syukrika, syukur sepanjang masa, wa husna ibadatika, dan elok ibadat kami kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, menjulang tinggi apinya, menakutkan kami. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.